TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, sebelum ni anda dah belajar untuk SPM 2020 kan? SPM pun dah habis. Sekarang ini kita masuk ke fasa baru iaitu SPM 2021 lah. Silibus semua tetap sama. Cumanya Wani nak bagi tahu ni, kita masih belum menang sebagai rakyat Malaysia. Kita perlu bersama-sama bekerjasama untuk memutuskan rangkaian COVID-19 dengan patuh kepada SOP untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial apabila anda berada di tempat awam. Okey? Alright, untuk subjek hari ini kita akan sama-sama belajar subjek geografi. Tapi nak tahu siapa gurunya? Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Go up and never stop learning. Itu dia moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Afifah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cikgu dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur, betul? Ya, betul. Dan telah mengajar geografi selama 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Okey, baik. Nampaknya untuk geografi hari ini Wani pun tak sabar sebab Wani dah tinggalkan geografi ni lama masa tingkatan 3. Tapi sebenarnya tidak semua sekolah tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada subjek geografi ni. Tapi untuk sekolah cikgu ada ya? Ada. Okey, jom cikgu sebelum kita kupas lebih lanjut, Wani nak ajak cikgu untuk sama-sama pergi ke meja special kita. Kerana di sini kita ada hand sanitizer yang cikgu boleh pakai dulu. Selepas itu baru kita tanggalkan pelitup muka untuk simpan di bekas yang disediakan. Okey, saya pun pakai jugalah. Okey. Ini untuk kita matikan semua kuman dekat tangan kita. Yang kita tak nampak, kita pegang meja-meja sebenarnya kita tak tahu, just untuk membasmi kuman yang ada dan tidak kelihatan. Tapi sebelum itu cikgu, kita nak sama-samalah kita nak perkenalkan anak murid cikgu hari ini dari SMK Keramat Wangsa juga. Betul. Jom kita sama-sama jemput para pelajar kita hari ini. Assalamualaikum semua. Hello. Salam. Itu dia. 2 lelaki dan 4 perempuan. Cikgu kata ada campuran pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mana yang tingkatan 5 2 orang tu? 2 orang ke? 2 orang tingkatan 5. Siapa tingkatan 5 2 orang tu? Alia dan juga? Siapa lagi seorang tu cikgu? Adrina. Okey, kita ada di sini pelajar tingkatan 5 Alia Batrisha dan juga Adrina Sofia. Dan untuk tingkatan 4 kita ada Aidit Abrisam, Aina Damia, Rina Mila dan juga Safwan Jeffrey. Selamat datang ke studio Road to Success SPM 2020. Okey, cikgu ni anak murid satu kelas cikgu ya semua ni? Yang tingkatan 4 saya ajar, yang tingkatan 5 ada cikgu lain ajar. Okey, tak apa, hari ini semua jadi anak murid Cikgu Afifah. Okey, tapi sebelum tu kita nak saksikan dululah pandangan para pelajar mengenai subjek geografi ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya suka dengan topik ini kerana ia mudah dipahami dan senang dipelajari. Saya berasa topik ini amat menarik kerana saya dapat memahami dengan lebih jelas cara mentafsir peta. Saya berharap saya dapat menguasai topik ini disebabkan ia sangat mudah dan membantu. Terima kasih cikgu atas ilmu yang diberi. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Saya suka topik ini kerana topik ini dapat menambah ilmu pengetahuan saya dengan lebih jelas. Saya berasa amat gembira kerana saya dapat mengenal pasti arah mata angin dan peta dengan lebih mendalam. Saya berharap saya dapat menguasai topik ini untuk menjawab SPM yang akan datang. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Saya suka dengan topik ini kerana ia amat menarik dan menyeronokkan. Saya berharap saya dapat mendalami topik ini dengan lebih dalam supaya saya dapat mengenali simbol-simbol dalam peta dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya.
Itu dia pandangan para pelajar. Ramai betul yang suka baca simbol dan tengok peta ya cikgu. Oh, tapi bagi saya tengok peta tu adalah satu kelemahan saya cikgu. Sebenarnya bukan Wani je. Memang ada murid memang takut dengan peta. Ya, okey. Maksudnya Wani normal lah kan. Oh. Okey, jadi hari ini cikgu apa yang ingin cikgu fokuskan untuk subjek geografi hari ini? Alright, pada hari ini pertama sekali saya akan menerangkan tentang format pentaksiran. Sebab pada tahun ini adalah tahun pertama calon SPM 2021 akan menjawab soalan berdasarkan format silibus yang barulah. Okey. Jadi saya akan menerangkan format dahulu, kemudian saya akan masuk bab 1 untuk tingkatan 4. Okey, maksudnya walaupun pelajar yang sertai kita live pada hari ini 4 orang dari tingkatan 4 dan 2 orang dari tingkatan 5. Yang tingkatan 5 tu ibarat ulang kaji lah. Okey, yang tingkatan 4 kita dah belajar waktu PDPR. Yang ni pun ulang kaji jugalah untuk korang. Betul. Okey. Okey, jadi hari ini kita lebih kepada ulang kaji ya cikgu. Ulang kaji. Dan juga untuk tahu format silibus baru. Ya, betul. Okey, jom kita nak tanya ni. Para pelajar dari SMK Keramat Wangsa semua dah bersedia ke nak belajar hari ni? Sedia. Bersedia. Okey, jom. Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey dan juga guru kita Cikgu Nur Afifah untuk sama-sama kita mengajar belajar subjek geografi. Okey, sebelum itu Wani nak pesan kepada semua untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak apabila anda berada di tempat awam. Okey? Alright cikgu, jadi kalau cikgu pun sudah bersedia, anak murid cikgu pun sudah bersedia dan mereka yang di rumah pun sudah bersedia, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita untuk subjek geografi pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey. Terima kasih kepada host Wani Khairi. Terima kasih. Okey, untuk pengetahuan Wani, anak-anak murid saya excited. Bila saya cakap host adalah Kak Wani Khairi, diorang excited. Diorang suka. Alah, comel. Okey, jadi inilah Kak Wani Khairi korang. Okey. Alah. Baiklah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada penonton dalam kalangan murid-murid kita jugalah yang menonton rancangan kita pada hari ini, dan cikgu mengharapkan apa yang cikgu akan terangkan kepada kamu dapat serap dan faham dengan jelas. Okey, baiklah, mari kita teruskan. Okey, pada permulaan cikgu akan menerangkan mengenai format pentaksiran kurikulum standard sekolah menengah KSSM merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, ingat ini adalah untuk mata pelajaran geografi dan kod kertas adalah 2280. Jangan silap kod, okey? Alright, yang seterusnya kita akan tengok pentaksiran mata pelajaran geografi akan menggunakan 2 instrumen, iaitu instrumen yang pertama kod 2280/1 iaitu geografi kertas 1. Untuk soalan geografi kertas 1 adalah objektif. Okey, soalannya adalah berkenaan dengan soalan objektif sahaja. Manakala untuk kod 2280/2 itu adalah geografi kertas 2 dan soalan dalam bentuk subjektif. Okey? Okey, kita akan teruskan. Okey, ini adalah penerangan mengenai bila kita akan gunakan format ini mulai tahun 2021. Okey, kita akan guna sepenuhnya format KSSM Geografi pada tahun ini, dan calon SPM pada tahun ini akan menjawab soalan peperiksaan SPM berdasarkan format ini. Okey, mari kita teruskan. Cikgu akan menjelaskan kepada kamu format pentaksiran dalam bentuk jadual supaya kamu boleh nampak dengan jelas apa macam mana pemakahan, bagaimana pemakahan kita nak bagi dekat kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, kita tengok dulu dekat sini jadual ni cikgu ada pisahkan kepada 2 bahagian iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kita akan tengok perkara yang pertama dahulu iaitu jenis instrumen. Jenis instrumen bagi kedua-dua kertas adalah dalam bentuk ujian bertulis. Maksudnya kamu perlu menjawab dan menulis jawapan dalam kertas soalan yang disediakan. Okey, ini macam sebelum ni, sama sahaja, ujian bertulis. Okey, kita akan tengok perkara yang kedua, jenis item soalan. Okey, dalam kertas 1, soalan dalam bentuk objektif aneka pilihan.
Jadi kamu akan diberi pilihan jawapan dalam bentuk A, B, C, D dan kamu perlu pilih jawapan yang betul dan tepat. Okey? Bagi kertas 2, soalan dalam bentuk subjektif dan esei sebenarnya. Okey? Untuk kertas 2 kita ada esei juga. Calon selalu takut dengan esei. Okey, sebenarnya esei untuk geografi ni senang sahaja. Oh, okey. Senang. Asalkan ada isi, ada huraian yang ringkas dan ada contoh yang tepat, maka awak dah dapat markah penuh. Okey. Jadi untuk kertas 2 bahagian jenis item soalan kita ada 2 kategori iaitu subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Kalau respon terhad tu selalunya soalan soalan akan minta awak untuk menyatakan ataupun menyatakan maksud, menyenaraikan kan, menyenaraikan. Kalau kata subjektif respon terbuka ni menguji kebat kemahiran berfikir aras tinggi kamu. Kamu bebas memberi pandangan kamu. Itu secara subjektif respon terbuka. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang ketiga, bilangan soalan. Okey, untuk kertas 1, bilangan soalan yang akan ditanya adalah sebanyak 40 soalan dan kamu perlu jawab semua soalan. Tak boleh tinggal satu pun. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat bawah ni, markah untuk kertas 1 bernilai 40 markah. Jadi setiap satu soalan nilainya adalah 1 markah. Kena jawab semua. Okey. Untuk kertas 2, kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. Dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A membawa markah sebanyak 30 markah dan akan ada 2 soalan yang akan ditanya. Dan calon perlu jawab semua soalan. Okey, kena jawab semua soalan. Sebanyak 2 soalan tu ada 30 markah, jawab semua. Okey, untuk bahagian B pun sama. Calon perlu jawab semua soalan kerana bahagian B membawa markah sebanyak 30 markah dan soalan pula akan ada 3 soalan. Okey, jadi awak akan jawab 3 soalan di bahagian B. Kena jawab semua juga. Okey, seterusnya dekat bahagian C. Bahagian C nilai markah adalah 40 markah tetapi calon akan diberi 4 soalan dan calon perlu pilih 2 soalan sahaja untuk jawab. Tak perlu jawab ke 4 soalan. Hanya 2 soalan sahaja di mana setiap satu soalan bernilai 20 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah untuk kertas 2 adalah 100 markah. Okey. Kita akan teruskan. Okey, kita akan tengok konstruk soalan. Okey, soalan tu dia nak menguji kamu apa? Kenapa soalan itu keluar? Kenapa soalan itu tanya dekat awak dan kenapa awak perlu jawab soalan tu? Kerana kita akan tengok. Ini adalah aras-aras pengujian lah. Maksudnya kamu akan diuji dari segi pengetahuan. Mengetahui, memahami, mengaplikasi atau menganalisis. Jadi bila awak dapat soalan tu, konstruk ini akan diuji terhadap diri kamu. Okey, sama juga macam kertas 2. Kertas 2 ada 6 konstruk pengujian: mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, jadi soalan dekat kertas 2 ni akan menguji kamu dari aspek konstruk ini. Jadi nak tak nak, kamu kena buat revision, buat ulang kaji, bersedia awal, kena faham segala fakta, kena sentiasa peka dengan isu-isu semasa. Kerana soalan peperiksaan geografi selalunya akan berkait dengan isu semasa. Bukan sekadar apa yang ada dalam buku teks sebenarnya. Okey. Macam apa fenomena alam yang berlaku sekarang, bagaimana dengan cuaca dekat bumi kita sekarang, awak kena peka dengan keadaan semasa kita. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada tempoh ujian. Okey, berkenaan dengan masa. Untuk kertas 1, kamu ada 1 jam 15 minit untuk kamu siapkan jawapan kamulah. Okey, dalam bentuk objektif kan, pilihan jawapan. Jadi kamu tak perlu menulis, cuma hitamkan jawapan yang tepat. Okey, untuk kertas 2 lama sikit. Untuk kertas 2 kamu akan ada 2 jam 30 minit. Okey, lama. Sebab apa? Dekat kertas 2 ni awak kena menulis. Kena menulis. Tapi dekat kertas 2 ni, satu peringatan cikgu sentiasa ingatkan murid-murid cikgu supaya kamu bijak untuk bahagikan masa.
supaya kamu sempat untuk jawab semua bahagian soalan dalam kertas 2. Okey. Seterusnya, kita akan tengok perkara yang ketujuh, cakupan konteks. Maksud cakupan konteks ni, apa soalan yang akan ditanya? Okey, calon selalunya memang trend. Setiap kali nak exam, tak kisahlah ujian ke ataupun peperiksaan akhir tahun ke, ujian SPM ke, PT3 ke, calon akan tanya, cikgu, apa soalan sport? Dia buat macam cikgu dia tu Nujum 4 belalang kan. Dia nak tanya soalan sport. Cikgu pun tak tahu sebab bukan cikgu yang buat soalan. Betul. Kan. Bukan kita yang buat soalan. Kita tak tahu pun siapa yang buat soalan sebenarnya kalau untuk SPM kan. Jadi nak tak nak awak kena kuasai segala topik yang ada dalam standard kandungan dan standard pembelajaran, dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau kita panggil DSKP KSSM. Okey. Dan kita tengok yang ke-8, perkara yang ke-8, aras kesukaran. Okey, macam tadi dekat konstruk tu kita dah tengok soalan tu nak menguji kamu dari segi apa? Dari segi pengetahuan ke? Dari segi kamu boleh mengaplikasi ke? Jadi dekat sinilah dia punya nisbah soalan. Akan ada soalan yang rendah, maksudnya soalan senang. Akan ada soalan yang sederhana yang perlukan kamu fikir, dan ada soalan tinggi yang memerlukan kamu memberi idea kamu sendiri ataupun pandangan dan pendapat kamu sendiri. Soalan aras tinggi tu kan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi akan ada dekat bahagian aras tinggi. Okey. Saya akan teruskan. Baiklah, kita akan terus masuk ke tajuk-tajuk geografi KSSM tingkatan 4. Okey, saya akan terangkan dan tunjukkan secara ringkas apa intipati tajuk dalam tingkatan 4. Okey, kita akan tengok. Okey, kita akan mulakan dengan 1.0 kemahiran geografi. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak jelaskan sekali lagi, dalam mata pelajaran geografi KSSM, silibus kita akan terbahagi kepada 3 bahagian. Kita akan ada bahagian kemahiran geografi. Kemahiran geografi ni melibatkan bahagian pengiraan, bahagian pemetaan, peta kan, yang selalu murid takut sangat dengan peta. Padahal peta tu senang je sebenarnya. Okey. Kemudian kita akan ada bahagian kedua, iaitu bahagian geografi fizikal, okey, dan bahagian yang terakhir geografi manusia. Jadi pembahagian itu ada 3 lah, okey, untuk KSSM geografi. Okey, kita tengok bab 1.1 tingkatan 4, murid akan belajar mengenai arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okey, arah dan kedudukan ni mengenai arah mata angin kan. Kedudukan sesuatu lokasi berdasarkan arah mata angin. Jadi kita akan belajar dalam bab ini. Okey, 1.2, murid akan belajar mengenai skala, jarak dan luas dalam peta topografi. Okey, yang ini pun kita guna peta topografi lagi. Peta topografi tu apa? Peta sebenar. Okey, walaupun kamu masih lagi bersekolah, kamu dah belajar peta yang sebenar. Cikgu masuk universiti baru cikgu tahu peta topografi tu apa. Macam tu kan. Jadi awak akan ukur skala, jarak dan luas dalam peta topografi dalam bab 2. Okey, seterusnya 1.3, murid akan belajar mengenai ketinggian dan keratan rentas dalam peta topografi. Yang ini maksudnya murid akan mengukur ketinggian kawasan tanah tinggi. Kemudian kita akan buat keratan rentas kan. Selalunya kita akan hasilkan contoh model keratan rentas dan kita akan ukur ketinggian keratan rentas itu. Okey, dalam 1.4, murid akan belajar mengenai pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi. Okey, kalau kita tengoklah kan, orang kata sekali imbas, sebenarnya kebanyakan topik ini kamu dah belajar pun waktu kamu tingkatan 1, kamu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ya. Bila masuk tingkatan 4, dia dah macam ulang kaji balik. Cuma dia ada penambahan lebih mendalam lah kan. Sebab kamu dah menengah atas. Jadi ni kebanyakannya adalah ulang kaji menengah rendah. Okey, boleh kita teruskan? Boleh cikgu, tapi sebelum tu kita nak tanyalah para pelajar kita, okey tak? Setakat ini dah tahu dah format semua, dah tahu kemahiran semua? Semua dah ready dah nak duduk exam nanti, okey? Okey. Aidit paling semboi. Okey, cikgu. Okey. Bagus, Aidit Okey. Baiklah, Okey, cikgu. cikgu akan teruskan.
Okey, kita akan ke tajuk bahagian yang seterusnya. Masih lagi di tingkatan 4. Okey, 2.0 adalah berkenaan dengan geografi fizikal. Okey, dan murid akan belajar mengenai bentuk muka bumi dan saliran. Okey, kalau sebut bentuk muka bumi ni, murid kena tahulah. Okey, waktu kamu dah tingkatan 2, tingkatan 1, menengah rendah lah kan. Waktu menengah rendah awak dah belajar dengan jelas bentuk muka bumi yang ada dekat bumi kita ni apa dia. So awak akan belajar lagi dalam bab ni. Kalau saliran pula mestilah berkenaan dengan sungai kan, dengan laut. Awak akan belajar juga dalam bab ni. Okey, kita tengok topik yang pertama dalam bahagian ini. 2.1, murid akan belajar mengenai pergerakan plat tektonik. Okey, maksud dia apa yang berlaku dekat bahagian kerak bumi kita. Kenapa berlaku perpisahan plat semua tu kan? Awak akan belajar di bahagian ini. Okey, seterusnya 2.2, murid akan belajar mengenai pembentukan dan kepentingan batuan. Yang kita tahu, batu, sebiji batu. Tapi sebenarnya setiap batu tu ada kepentingan dia dan dia ada proses macam mana batu tu boleh berlaku. Macam mana batu tu boleh terbentuk, macam-macam bentuk batu. Jadi murid akan belajar di bahagian ini. Okey, 2.3, murid akan belajar mengenai proses dan kesan lulu hawa. Okey, dekat bahagian ni murid akan tahulah macam mana gua tu boleh terbentuk. Bab ini sangat menarik, okey, sebab kita akan explore, kita akan meneroka segala benda yang berkenaan dengan fizikal bumi kita. Ya. Okey, kita akan teruskan dengan tajuk seterusnya 2.4. Murid akan belajar mengenai proses dan kesan gerakan jisim. Maksudnya kita tengok berlaku bencana alam kan, macam contohnya tanah runtuh kan, banjir kilat contohnya, tapi banjir kilat tak adalah dalam ni kan. Contohnya tanah runtuh. Maksudnya ada berlaku gerakan jisim lah dekat situ. So kita akan berbincang dengan jelas dalam bab ini. Okey, bab yang seterusnya 2.5, pembentukan dan kelestarian sungai. Maksudnya dekat sini murid akan belajar bagaimana sungai-sungai dekat muka bumi kita ni terbentuk dan kenapa ada sungai yang berlikunya macam ni, yang ini pula likuan dia macam lain pula. So kita akan belajar dekat sini. Dan kelestarian sungai tu, kalau kata dalam geografi mesti kita tak dapat elak dengan perkataan lestari. Okey, maksud lestari tu macam berterusan. Berterusan supaya sungai itu sentiasa bersih. Itu maksud lestari. Okey, kita tengok 2.6. Murid akan belajar mengenai tindakan ombak di pinggir pantai. Ini merangkumi aspek saliran lah. Okey, tadi sungai, ni kita masuk dekat pantai pula. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu, tapi sebelum kita teruskan untuk ke silibus seterusnya, apa kata kita berehat seketika? Kita bagilah anak murid cikgu ni untuk tarik nafas dulu, buat senaman ringkas kat tempat duduk mereka. Okey, dan kita akan kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, dan juga guru jemputan kita, Cikgu Afifah, dan para pelajar dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Baik cikgu, kita dah cakap tentang silibus yang 2.0 tadi. Ya, betul. Sekarang kita nak masuk 3.0 pula. 3.0 Okey, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, boleh. Terima kasih Wani. Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, 3.0, Geografi Manusia. Okey, dalam tajuk ini awak akan belajar mengenai penduduk dan pertempatan. Okey, dan kita ada 5 topik dalam bahagian ini. Okey, 3.1 kamu akan belajar mengenai taburan penduduk dunia. So kita akan meneroka seluruh dunia untuk melihat bagaimana taburan penduduk di seluruh dunia ini. Okey. Dalam 3.2 kamu akan belajar mengenai pertumbuhan penduduk dunia. Okey, dekat bahagian ini awak akan kenal apa itu piramid penduduk. Okey, kita akan belajar dengan jelas jugalah. Setiap topik penduduk dunia ni akan ada piramid penduduk. Okey, seterusnya 3.3 kamu akan belajar mengenai migrasi penduduk. Okey, migrasi ni kalau kita tahu perpindahan ataupun penghijrahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. So kita akan belajar dalam bab ini. Okey, 3.4 kamu akan belajar mengenai pertempatan. Okey, pertempatan ni maksud dia rumah lah, tempat tinggal.
Dan awak akan belajar mengenai pola pertempatan, sebab pertempatan ni ada pula corak pertempatan dia, pola dia. So awak akan belajar dalam bahagian ini. Dan bahagian terakhir adalah 3.5, urbanisasi. Maksud urbanisasi ni adalah pembandaran. Okey, kamu akan belajar bagaimana sesuatu kawasan itu berubah daripada mungkin sebuah kampung kemudian menjadi sebuah bandar yang pesat. So kita akan belajar proses itu, bagaimana proses itu boleh berlaku. Okey. Jadi cikgu dah selesai menjelaskan kepada kamu 3 bahagian dan tajuk-tajuk yang ada dalam tingkatan 4. Kita akan teruskan dengan tajuk-tajuk geografi KSSM bagi tingkatan 5. Okey, kita tengok. Sama juga macam tingkatan 4, ada 3 bahagian, iaitu bahagian kemahiran geografi, bahagian geografi fizikal dan juga bahagian geografi manusia. Kita pecahkan kepada 3 bahagian dan adalah topik-topiknya. Okey, kita akan tengok pada bahagian pertama, kemahiran geografi. Yang pertama, calon akan belajar mengenai graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pi. Okey, tajuk melukis graf ni memang favorite student. Murid dia memang suka lukis graf. Suka sangat. Jadi memang kita akan buat latihan banyaklah dekat bahagian ini. Okey, dalam 1.2 kamu akan belajar mengenai foto. Okey, kamu suka selfie, kamu suka ambil gambar, tapi sebenarnya ada maksud setiap gambar yang awak ambil tu. Gambar permukaan bumi ke, kan, permukaan satelit ke, kita akan belajar dekat bahagian foto. Okey, yang seterusnya 2.0, murid akan belajar mengenai geografi fizikal. Okey, dalam tajuk ini kita akan sentuh mengenai cuaca, iklim, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, jadi ada 4 topik dia. Topik yang pertama, kamu akan diterangkan mengenai fenomena cuaca dan iklim. Okey, cuaca dan iklim dekat bumi kita lah, dekat negara kita, dekat negara lain, kita akan bandingkan. Okey, 2.2, kita akan lihat cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Maksud dia setiap cuaca yang berlaku tu ada kesan kepada keadaan bumi kita, keadaan suhu negara kita, ada kesannya. Okey, 2.3, kamu akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dekat bahagian ini kita tahulah flora dan fauna. Dan tajuk ini sangat senang sebenarnya. Pejam mata pun boleh. Betul. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan ini tajuk ni memang ada dekat dalam KSSM Geografi tingkatan 3. Sebab tajuk ni sentiasa berulang. Jadi sebab tu saya cakap pejam mata pun boleh jawab tajuk ni. Okey, seterusnya 2.4. Kamu akan belajar mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksud pemeliharaan dan pemuliharaan ni, bagaimana kita nak jaga dan memastikan sesuatu benda itu sentiasa ada. Itu kamu akan belajar dekat bahagian ini. Okey, cikgu akan teruskan dengan 3.0, bahagian geografi manusia. Okey, bahagian ini kamu akan belajar mengenai sumber tenaga dan kegiatan ekonomi. Dan ada 4 topik di bawah bahagian ini. Topik yang pertama 3.1, kamu akan belajar mengenai sumber tenaga. Okey, contohnya macam tenaga apa yang kita tahu? Petroleum, kan? Sumber-sumber tenaga yang ada di dalam bumi kita. Okey, kita akan belajar di bahagian ini. Okey, 3.2, kamu akan belajar mengenai kesan penerokaan dan pengurusan sumber. Sebab 3.1 awak dah belajar mengenai sumber. Kita dah tahu dah sumber-sumber yang ada dekat permukaan bumi kita. Jadi kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan sumber itu supaya sumber itu tidak habis, lenyap dan pupus. Jadi kita akan belajar pada bahagian ini. Okey, 3.3, kamu akan belajar mengenai kegiatan ekonomi utama. Okey, maksud dia aktiviti ekonomi manusia. Sebut je aktiviti ekonomi, awak tahulah. Contohnya seperti perdagangan, perikanan, kan? Perlombongan. Itu antara contoh aktiviti ekonomi yang kamu dah sedia maklum. Okey, seterusnya 3.4, kamu akan belajar mengenai kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey, maksudnya dia rentetan lah. Kalau awak tengok 3.2 tu rentetan kepada 3.1. 3.4 tu rentetan kepada 3.3. Kesinambungan. Ada kesinambungan bab dalam bahagian ini. Okey. Baiklah. Kita telah selesai bahagian
penjelasan mengenai bab-bab yang ada di dalam KSSM Geografi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Cikgu harap murid-murid dapat tengok, dapat lihat dengan jelas. Okey, topik-topik yang awak akan belajar sepanjang 2 tahun. Kamu di tingkatan 4 dan juga kamu di tingkatan 5. Alright, kita akan teruskan. Pada hari ini, cikgu akan mengajar sedikit secara ringkas tetapi padat. Cikgu akan sentuh bab 1 tingkatan 4. Okey, kita akan tengok 1.1. Tajuk di dalam ini 1.1 mengenai arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okey. Okey cikgu, kalau saya boleh tanya, mengapa cikgu pilih bab 1 dari tingkatan 4? Okey, sebabnya yang pertama, kita baru mula sekolah. Okey, kita baru mula sekolah. Jadi, kalau nak ikut kepada sebelum ni memang kita ada buat PDPR. Jadi, saya macam nak buat ulang kaji lah. Ulang kaji semula supaya murid lebih jelas. Sebab sebelum ni PDPR kita tak jumpa. Memang dah kita ajar, kita dah sentuh bab ini. Tapi, bila di sekolah, saya ulang semula bab ini. Tapi adakah bermaksud bab 1 ini arah dan kedudukan dalam peta akan berkait dengan setiap bab yang lain juga? Boleh berkait. Kalau kata bahagian A kertas 2, kalau kata saya sempat tunjuk bahagian contoh soalan, kertas 2 bahagian A adalah berkisarkan tentang peta topografi. Jadi kalau kamu nak analisis peta topografi, kamu kena mahir dalam bab ini. Okey, itu dia. Alright. Saya akan teruskan. Baiklah, dalam bab ini kamu akan mencapai 3 standard pembelajaran. Maksudnya kamu dapat yang pertama mengenal pasti 8 arah mata angin utama. Yang kedua, 1.1.2 kamu dapat menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Dan yang terakhir, 1.1.3 kamu dapat menggunakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi. Jadi kita akan pastikan supaya kamu dapat mencapai ketiga-tiga standard pembelajaran ini. Alright, saya akan teruskan. 1.1.1. Sebenarnya ini ulang kaji tingkatan 1. Tapi ditanya semula tingkatan 4. Okey, kamu akan mengenal pasti 8 arah mata angin utama. Very simple, very easy, senang sangat. Okey, so awak kena tahulah ada 8 arah mata angin, tetapi kamu kena tahulah arah itu mestilah betul. Tak boleh main letak je arah. Okey, so inilah ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. So kita ada 8 arah mata angin. Okey. Dalam 8 arah mata angin itu terbahagi kepada 2. Arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Okey, mula-mula kita akan tengok arah mata angin utama, iaitu kita ada utara. Kemudian kita ada selatan, timur dan barat. Jadi ini keempat-empat ini adalah arah mata angin utama. Okey, kalau awak nampak cikgu ada letak huruf besar dalam kurungan. Okey, selalunya kita akan gunakan simbol huruf pertama. Utara U, huruf besar. Timur T. Kita kena ambil huruf yang depan tu sebagai simbol lah. Kita boleh rujuk benda ni kan. Senang. Awak tak perlu tulis penuh. Okey, macam tu. Seterusnya, kita akan tengok 4 arah mata angin perantaraan. Okey. Okey, yang pertama kita ada timur laut ataupun kita panggil TL. Okey. Lepas tu kita ada tenggara, TG. Okey, G tu huruf kecil, kena betul. Dan seterusnya kita ada barat daya, BD. Dan kita ada barat laut, BL. Jadi 4 ini adalah 4 arah mata angin perantaraan. Okey, boleh jelas? Jelas ya semua. Jelas itu tak? dia arah mata angin utama dan perantaraan. Okey, pelajar semua boleh faham ya, boleh ingat. Cikgu kata ni senang kacang lah untuk korang, lagi saja. mudah. Okey, jadi sebelum itu jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharapan supaya untuk SPM pada tahun hadapan Nana Damia berjayalah mendapat keputusan yang baik dan dapat
capailah cita-cita dia. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada anak-anak serta guru-guru. Saya Ruzila binti Muhammad Jalilah, ibu kepada Rushdina Kamila binti Kamal Zaman. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua anak-anak yang akan memiliki peperiksaan SPM pada tahun hadapan. Harapan saya kepada anak saya Rushdina, semoga dia mendapat lulusan yang cemerlang dan dapat mencapai impiannya. Juga kepada semua anak-anak yang akan menuju SPM pada tahun hadapan, saya doakan agar semua anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang juga serta berjaya di dalam apa jua bidang yang anak-anak semua ceburi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang sudi mengajar anak-anak kami. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Itulah di sebentar tadi ucapan keluarga calon SPM 2021, antaranya Rina Mila dan juga Aina Damia, ibu bapa mereka memberikan kata-kata semangat untuk mereka. Jadi sekarang ini untuk segmen yang terakhir ini, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk subjek geografi. Dipersilakan cikgu. Terima kasih. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya. 1.1.2, kamu akan menentukan arah sesuatu lokasi dalam peta topografi. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh peta topografi dalam bentuk ilustrasi. Okey, ini bukan peta sebenar sebab peta topografi yang sebenar bukan begini. Ini sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh soalan. Apakah arah mata angin titik X dari titik Y? Jadi soalannya berbunyi begitu. Kita ada langkah untuk menentukan arah mata angin supaya arah mata angin yang awak dapat tu tepat. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Yang pertama, calon perlu tandakan lokasi titik X dan titik Y. Okey, misal kata itu titik X dan di atas itu adalah titik Y. Kita tengok langkah yang kedua. Calon perlu melukis garisan lurus antara titik X dan titik Y. Okey, so kita buatlah satu garisan lurus menggunakan pembaris. Okey, seterusnya kita akan ke langkah yang ketiga. Calon perlu tentukan arah mata angin di titik Y kerana titik Y merupakan titik rujukan. Okey, saya patah semula soalan, saya patah balik sekejap sahaja. Kita tengok kenapa Y itu titik rujukan, kerana soalan itu berbunyi dari titik Y. Dari titik Y, maksudnya titik Y itu merupakan titik rujukan dan kita perlu meletakkan arah mata angin di titik Y macam ni. Okey, jadi awak akan dapatlah bacaan arah mata angin bagi titik X itu adalah barat daya. So senang kan? Ya. Senang sahaja. Okey, seterusnya 1.1.3, cikgu akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka bagi menentukan kedudukan dalam peta topografi. Okey, kalau sebut je rujukan grid, ada dua, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, mari kita lihat bagaimana nak menentukan rujukan grid 4 angka terlebih dahulu. Okey, itu adalah contoh soalan. Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kilang. Jadi, kamu nampaklah kilang, okey? Ni simbol kilang, awak nampak simbol kilang. Okey, bagaimana? Kita tengok langkah 1. Tentukan segi 4 grid bagi kawasan kilang. Jadi, kita tahulah. Okey, jadi inilah bahagian segi 4 grid untuk kilang sebab kilang itu ada di bahagian ini. Okey, langkah 2, rujuk nilai garisan timuran iaitu 31. Okey, ini adalah garisan timuran 31 dan ini garisan utaraan 53. Baiklah, selepas itu kita ke langkah yang ketiga. Kamu perlu baca nilai garisan timuran dahulu. Okey, kamu perlu baca yang ini dahulu, barulah kamu baca nilai garisan utaraan. Kemudian awak akan dapat bacaan rujukan grid 4 angka bagi kawasan kilang ialah RG3153. RG itu bermaksud rujukan grid, kena tulis. Okey, seterusnya. Cikgu akan ke soalan yang seterusnya, bagaimana untuk menentukan rujukan grid 6 angka. Okey, kita tengok contoh soalan.
Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi kilang. Kita masih menggunakan petak grid yang sama dan kita masih menggunakan simbol kilang. Okey, langkah pertama. Perhatikan kedudukan kilang di dalam segi 4 grid 3153. Okey, tadi kita dah dapat 3153. Okey, seterusnya langkah 2. Bahagikan segi 4 grid jarak di antara garisan timuran 31 dan 32 di sini, okey, kepada 10 bahagian yang sekata. 0, 1, 2 sehingga 10. Okey. Langkah yang ketiga, kita buat benda yang sama. Bahagikan segi 4 grid jarak di antara garisan utaraan 53 dan garisan 54. Dan kita letak juga, okey, kita letak juga 10 bahagian yang sekata. Nomborkan dari 0 hingga 10. Kemudian, kita ke langkah yang keempat. Kenal pasti nilai titik persilangan garisan timuran, iaitu 31. Okey, ni 31, 4. Okey, 4-nya di sini. Okey, nampak? Dan garisan utaraan iaitu 53. Okey, dan 3. 3-nya di sini. Sebab tu kita kena nomborkan. Okey, macam ni lah. Okey, Okey, jadi kita nampak dengan jelas lah. Dan kita akan dapat langkah yang kelima. Kita dapat baca rujukan grid 6 angka bagi kilang ialah RG 314-533. Senang je kita nak tentukan rujukan grid. Ada 2 jenis 4 angka dan 6 angka. Okey. Selesai. Secara ringkas dan padat. Kemudian cikgu nak test secara ringkas dan padat juga. Soalan contoh bagi bab 1, arah dan kedudukan dalam peta topografi. Okey, kita tengok soalan contoh. Soalan 1. Nyatakan arah mata angin wakil pos dari Kampung Timbau. Cikgu nak bukalah. Siapa yang boleh jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak volunteer? Alia. Alia dah buka mic dah. Okey. Okey, cuba. Apa jawapan dia? Alia. Okey, Alia. Jawapan saya arah mata angin wakil pos dari sekolah. Dari Kampung Timbau. Dari Kampung Timbau. Dari Kampung Timbau ialah arah utara. Okey, arah utara. Okey, kita tengok jawapan tu betul ke salah. Okey, kita tengok mula-mula kita kena ikut step tadilah yang cikgu ajar. Sebab soalan tanya arah mata angin wakil pos dari Kampung Timbau. So kita letakkan titik di Kampung Timbau dan wakil pos. WP tu wakil pos tadi Okey, kemudian kita kena buat satu garisan yang lurus begini. Gunakan pembaris. Okey, dan kita semak arah mata angin tu di bahagian mana. Jadi jawapan Alia tadi betul. Okey, arah mata angin wakil pos dari Kampung Timbau adalah arah utara. Okey, bagus Alia. Okey, tahniah Anis. Okey. Kita tengok soalan seterusnya, ringkas. Soalan 2. Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi sekolah. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Aidit? Siapa nak cuba? Aidit dah buka mic dah. Oh, Aidit. Okey. Apa jawapan dia, Aidit? Rujukan 4 grid. Saya rasa rujukan 4 grid bagi sekolah ialah RG 3052. RG 3052. Betul? 52. Alright, kita tengok, kita semak. Okey, kita ikut step dulu. Kita kena kenal pasti kotak ataupun petak grid sekolah. Jadi kita nampak sekolah dan kita highlightkan di bahagian itu. Okey. Seterusnya kita kena tengok garisan timuran dia apa, garisan utaraan dia apa. Okey, seterusnya kita cari titik persilangan begini. Okey. Alright. Dan kita akan dapatlah jawapan dia. RG. Rujukan grid 4 angka bagi sekolah ialah RG 3052. Betul tak? Betul Pandailah Aidit Semakin bijak. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang ketiga. Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi sekolah. Masih lagi di petak yang sama. Tadi 4 angka, sekarang kita nak cari 6 angka. Okey, siapa nak cuba? Siapa pula nak cuba? Soalan terakhir. Safwan. Okey, Safwan. Saya rasa rujukan grid 6 angka bagi sekolah RG 308 Okey. 525. 525. Okey, kita semak jawapan Safwan. Betul ke salah? Okey, kita tengok dulu.
gunakan step tadi, langkah tadi, cari petak grid dulu. Kemudian kita nampak sekolah dekat dalam petak grid tersebut kan? Okey, seterusnya kita kena bahagikan kepada 10 bahagian, nomborkan dengan sekata. Hampir sama banyaklah jangan tak sama. Okey, sama di garisan timuran dan juga di garisan utaraan. Okey, seterusnya kita akan dapat titik persilangan. Okey, dan kita lihatlah jawapannya. Rujukan grid 4 angka bagi sekolah ialah 308 525. Betul tak Safwan tadi? Betul. Betul. Okey, pandai bagus. Safwan. Pandai semua. Cuma tadi ID dengan Safwan bila mereka nak jawab, mereka kata saya rasa. Tak confident tu. Lain kali kena confident tau. So dalam exam nanti, okey, tahu dah jawapan dia. Tulis terus. Ya, betul. Tulis terus. Tapi nak tulis kena fikirlah dulu kan, Fikir dulu. Fikir dulu, confident, tulis. Jangan saya rasa, lepas tu padam saya rasa. Tak nak macam tu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita dah selesai. Okey. Ini adalah contoh item soalan. Cikgu tak akan menerangkan dengan teliti lah. Cikgu akan tunjuk sampel sahaja. Contoh kertas 1. Okey, inilah contoh kertas 1 akan diberi raja okey sebagai bahan rangsangan dan pilihan jawapan bagi kertas 1. Okey, untuk soalan ini jawapannya adalah D. Okey, jadi murid akan pilih jawapanlah di bahagian ini. Okey, ada raja. Okey, contoh sampel yang kedua tak ada apa-apa raja, cuma penyataan soalan dalam bentuk ayat. Dan ini pilihan jawapan dan kita lihatlah, kita kena laju kan. Okey, jawapannya B. Okey, untuk sampel ini. Alright cikgu, nampaknya cikgu dah kongsi pelbagai ilmu hari ini. Jadi nampaknya kita pun sudah tiba ke penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsi memberi kata-kata semangat untuk mereka, anak murid cikgu dan mereka yang sedang menonton di luar sana untuk menduduki kertas geografi akan datang untuk SPM 2021 ni cikgu. Baiklah, terima kasih Wani. Baik, cikgu dah selesai menerangkan secara ringkas dan padat kepada kamu dan cikgu harap kamu faham dengan jelas. Okey, apa harapan cikgu? Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM bagi tahun ini, tahun 2021 dan bagi calon-calon SPM tahun 2022, kamu di tingkatan 4, kamu jangan relax, kamu jangan honeymoon, kamu jangan santai, kamu kena ready juga pada tahun ini. Jadi kedua-dua tingkatan lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5, satu je peringatan ataupun pesanan cikgu, be ready, kena sentiasa bersedia buat ulang kaji. Okey? Itu sahaja. Tu dia kata-kata daripada cikgu kita yang comel hari ni. Cikgu Afifah, guru geografi dari SMK Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Dan Kak Wani nak ucapkan all the best kepada adik-adik semua. Safwan Jeffrey, Aidit Abrisam, Alia Batrisha, Rina Mila, Aina Damia dan juga Adrina Sofia. Semoga maju jaya dan berjaya untuk skor kertas geografi ini. Okey? All the best. Kak Wani doakan dan terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021 dan kita akan jumpa lagi pada besok akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye dari saya Wani Keri. Bye-bye. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Didik TV KPM